innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 59. Muka surat 59, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang ketiga yaitu yang ketiga yang lebih kecil, riya yang lebih kecil, bahawa tiada riya ia seseorang dengan fardu, bahkan riya ia dengan ibadat yang sunat. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, nescaya tiada mengerjakan ia seseorang akan ibadah yang sunat itu. Dan yang ketiga daripada tiga bahagian riya. Yang ketiga daripada tiga bahagian riya. Yang mana riya yang pertama, riya yang paling besar ialah riya munafik. Orang yang menzahirkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Kemudian riya yang kedua, riya dengan ibadah yang wajib. Itu yang kedua. Ini riya yang ketiga, iaitu yang ketiga ni yang lebih kecil daripada riya yang kedua tu. Riya yang kedua tu riya dengan ibadah yang wajib, bahawa tiada riya ia dengan fardu. Dia tidak riya dengan ibadah yang fardu yang wajib, bahkan ia riya dengan ibadah yang sunat. Dan apabila ada ia seseorang pada tempat yang sunyi, tiada orang, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadat yang sunat itu. Ini lebih kecil nak banding dengan riya dengan ibadah yang wajib. Yang mana riya dengan ibadah yang wajib ni, apabila seorang diri, nescaya dia tinggal kewajipan. Adapun yang ketiga ni, riya dengan ibadah yang sunat, apabila dia seorang diri, dia meninggalkan ibadah yang sunat, meninggalkan ibadah yang sunatnya tidak berdosa. Sebab tu lebih kecil nak banding dengan yang kedua, riya dengan ibadah yang wajib, dengan bahawa di hadapan orang dia sembahyang, apabila sendirian dia tidak sembahyang. Ini besar ni sebab ditinggal kewajipan. Walaupun riya yang tiga, riya yang lebih kecil dengan ibadah yang sunat, bukan kecil riya walaupun dengan ibadah yang sunat. Sebab riya ni terdahulu haram. Riya ni haram dengan ijma' ulama. Bahkan riya ini dinamakan syirik yang kecil oleh Nabi SAW. Maknanya riya yang ketiga ni, yang lebih kecil ni, bukan kecil sifat riya ni, lebih kecil nak banding dengan yang kedua. Hak yang pertama riya munafik tu orang kafir tu tak bicara dah tu, itu orang kafir. Jadi riya yang kedua, yang tiga ni orang Islam yang beriman yang kita bicara.
Adapun riak yang pertama tu orang kafir. Sebab munafik ni orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata kekal neraka selama-lamanya, bahkan neraka hawiyah, neraka lapisan yang paling bawah sekali tu. Jadi bicara orang Islam yang beriman adalah riak yang kedua dan riak yang ketiga. Jadi riak yang ketiga ni lebih kecil nak banding riak yang kedua. Sebab riak yang kedua tu bersendirian, semayang pun dok depan orang jadi semayang. Riak yang ketiga ni dia melakukan ibadah sunat di hadapan orang untuk dapat pujian. Ketika dia sendirian, dia tak buat benda sunat tu. Dia tak buat benda sunat tu tak berdosa. Tapi ketika dia melakukan ibadah sunat di hadapan orang kerana supaya dipuji oleh orang, tu haram, dosa besar. Itu syirik yang kecil. Itu syirik yang kecil. Tetapi apabila dia bersendirian, dia tinggal amal sunat tu, dosa ke tak? Tak, dia tinggal amal sunat. Lepas tu dia panggil lebih kecil nak banding dengan riak yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib. Yang mana kebanyakan riaknya adalah riak dengan ibadah yang sunat. Maknanya semayang fardu kerana orang, bukan kerana Allah. Taklah kita kata kau. Hak kata di hadapan orang dia semayang, bersendirian tak semayang, tu jaranglah seumpama tu. Macam sebelum lepas lah, balik kampung, balik rumah ibu bapa, semayang. Kemudian ketika berada di tempat kerja, di Kuala Lumpur, tak semayang langsung. Itu riak yang kedua. Tapi kalau pada masa Nabi, orang yang berperangai seumpama tu orang munafik. Kalau masa Nabi SAW. Sebab pada masa Nabi tidak timbul isu tinggal sembahyang, melainkan orang munafik yang tidak datang ke masjid Nabi SAW, mereka tidak sembahyang apabila berada di rumah. Sebab tu Nabi SAW pernah cerita nak bakar rumah mereka yang tidak hadir solat berjemaah bersama Nabi SAW. Sebab puak ni puak munafik, di rumah mereka tak semayang. Ni hak peseng ni, hak peseng di hadapan orang semayang, bersendirian tidak semayang. Kalau masa Nabi orang munafik. Adapun pada masa kita ni, kita tak boleh lah nak letak mereka sebagai orang munafik. Sebab munafik orang kafir. Maknanya depan mak ayah dia semayang, belakang mak ayah tak semayang, munafik kamu. Jangan letak begitu. Sebab mereka adalah orang Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul, tapi iman yang sangat lemah, mudah-mudah dia tinggal semayang. Tapi munafik ke mereka, kita tak boleh nak tuduh seumpama tu. Sebab munafik ni orang kafir. Memang hati mereka tolak tidak beriman dengan Allah dan dengan Rasul, hanya menzahirkan sahaja keislaman. Sebab kerana kepentingan, kerana pada masa tu di Madinah, orang Madinah terima Nabi SAW. Hak tamu terima pun terpaksa berpura-pura terima pada zahir. Sebab apa? Sebab orang Madinah terima Nabi SAW. Nabi belum datang ke Madinah, mereka sudah terima Nabi SAW. Cerita Nabi akhir zaman ni, orang Yahudi di Madinah tu sentiasa cerita berkaitan dengan Nabi akhir zaman. Pada masa pada masa kafir tu, orang Yahudi sentiasa cerita berkaitan dengan akan lahirnya Nabi akhir zaman. Jadi orang munafik ni apabila orang terima belaka, maka mereka terpaksalah menzahirkan terima, menjadi orang Islam pada zahirnya, tapi mereka kafir di sisi Allah. Sebab itulah kalau kata dia semayang di hadapan orang ramai,
dia bersendirian tak sembahyang fardu contohnya, kalau masa Nabi itu memang perang orang munafik. Pada masa kita ni mereka orang Islam yang beriman tetapi iman yang sangat lemah. Iman yang sangat lemah ni bila-bila masalah boleh rebah. Iman yang sangat nipih ni bila-bila masalah boleh tembuh. Pada ni bab iman. Orang tak sembahyang ni berat, tapi tidak akan dituduh sebagai orang munafik. Tapi iman sangat lemah tinggal sembahyang. Iman sangat lemah, fahamlah. Maknanya pada masa sekarang, macam mana pula iman yang sangat lemah untuk menghadapi ujian yang besar, iaitu ujian ketika nak mati. Yang kita baca tu doa sebelum daripada salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita minta berlindung daripada 4 perkara. Kalau Nabi perintah fala ta'awaz min arba', maka hendaklah kamu minta berlindung 4 perkara. Di antara hak besar di situ adalah 2 fitnah. Yang pertama fitnah dekat nak mati, yang kedua fitnah ketika timbulnya dajjal. Ini 2 fitnah besar. Dua fitnah besar ni kesemuanya fitnah iman, fitnah akidah. Jadi orang yang lemah iman macam mana nak menghadapi fitnah dekat nak mati? Orang yang lemah iman macam mana nak menghadapi fitnah dajjal? Yang mana fitnah dekat nak mati ni semua orang akan menghadapi. Fitnah dajjal bagi mereka yang hidup di akhir zaman pada masa dajjal. Tapi kedua-dua ni fitnah yang besar yang kita doa minta berlindung sebelum daripada kita memberi salam. Termasuk fitnah dekat nak mati, fitnah iman, fitnah akidah. Kalau semayangnya tidak, kewajipannya ditinggalkan, imannya sangat lemah, macam mana nak menghadapi fitnah dekat nak mati? Yang mana syaitan kerumung anak Adam ketika nak mati seperti semut kerumung manisan. Seperti semut kerumung manisan. Kenapa? Sebab ketika itulah sama ada syaitan berjaya ataupun tidak ketika itu. Sama ada anak Adam selamat ataupun tidak ketika itu. Ketika sekarang, bukan ketika kematian, syaitan berjaya memperdaya anak Adam. Anak Adam pun melakukan perkara larang. Anak Adam insaf, kembali bertaubat. Syaitan pun menangis. Dia goda pula lemahnya kita. Kita terperdaya, kita melakukan perkara dilarang. Kita sedar, kita bertaubat, menangis pula syaitannya. Ni hak sekarang ni. Mana dia berjaya sekarang, akhirnya dia menangis pula. Kenapa? Kerana anak Adam kembali insaf dan kembali bertaubat. Tapi kalau syaitan berjaya dekat nak mati tu, itulah kejayaan hak yang sebenar-benarnya, yang mana anak Adam ni waliyazabillah mati dalam kufur, tak boleh nak kembali balik dah. Ada ni. Kalau gagal itulah bila anak Adam mati dalam iman, selamatlah anak Adam ni. Paling kurang selamat anak Adam ni daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum tentu selamat daripada neraka Jahannam. Sebab anak Adam yang mati dalam iman tadi dosa dia banyak. Tapi selamat iman dia ketika kesudahan mati dalam keadaan orang yang beriman, sekurang-kurangnya selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana anak Adam ni akan dapat kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah Subhanahu wa taala, walaupun syurga yang tidak bersama dengan orang-orang yang masuk syurga di peringkat permulaan tanpa diseksa di dalam api neraka Jahannam, tapi dia panggil orang ni bahagia dah sebab akhirnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya selamat ketika khatimah, mati dalam iman. Ini hak di kesudahan, penentuan sama ada seseorang tu bahagia ataupun celaka adalah di kesudahan. Tapi penentuan di kesudahan pun kiraan sekarang.
Macam contoh kita buat bandingan, maknanya pelajar ni bilakah masa yang menentukan dia berjaya ataupun tidak ketika keluar keputusan. Keluar keputusan peperiksaan, ada yang berjaya, ada yang tidak. Di situlah kemuncak dia ketika keluar keputusan. Tetapi nak keluar keputusan tu mari daripada mana? Hak berjaya tu mari daripada mana? Mari daripada hak hari-hari duk belajar tu lah. Sama juga seseorang anak Adam yang mati husnul khotimah, yang baik kesudahan, tu hak bahagia tu bukan ke di saat tu, saat ni sekarang ni. Saat sekarang buat amal ibadah, berlakunya dosa bertaubat, berlakunya dosa bertaubat. Ni sekarang. Hak daripada sekarang ni lah akan pergi kepada untung nasib ketika kesudahan. Nabi kata al-mar'u yamutu ala ma asha alaih. Seseorang tu akan mati dalam kehidupan dia. Kalau kehidupan dia serta dengan iman dan amal, insya-Allah dia mati dalam keadaan orang yang beriman. Sebab apa? Sebab kesudahan, penilaian bagi orang celaka adalah kepada kehidupan hari yang kita sekarang. Jadi ujian besar ketika nak mati, ujian ketika Dajjal. Jadi kalau kira orang ni orang Islam yang beriman, tapi sembahyang hanya di hadapan orang ramai, sendiri tak sembahyang fardu. Tu yang kedua tu. Tu hak lebih besar daripada yang ketiga yang kita bicara ni. Ni lebih kecil dengan nak banding dengan yang kedua. Tapi faham ni, riak. Riak dengan amal ibadah yang sunat. Bahawa tiada riak ia dengan fardu, bahkan ia riak dengan ibadah yang sunat. Dan apabila ada pada tempat yang sunyi, nescaya tiada mengerjakan ia akan ibadah yang sunat itu. Macam mana kalau kita kira dengan hak ibadah yang sunat ni lah, tiap-tiap tahun kita sentiasa solat tarawih. Ketika ramai-ramai solat tarawih, apabila kena PKP, bukan kata solat 8, hak solat 20 selama-lama, hak sama-sama tu pun bila PKP tak solat tarawih langsung. Nak kira macam mana tu? Yang tiga ni, nak kira macam mana? Kita tak ada tarawih sekali je tau, setahun je tau. Setahun je tau. Tahun yang pertama je tau kita tak ada tarawih tau. Kan kita ni kan Covid 2 tahun lebih tau. 2 tahun lebih. Yang kita tak ada tarawihnya hanya sekali saja tau, setahun je tau. Tapi macam mana orang yang memang tiap-tiap tahun bertarawih, kena PKP, duduk di rumah, tak ada tarawih langsung. Ni yang ketiga ni. Ketika sunyi, tidak ada orang ramai, tak tinggal amal sunat. Macam mana? Macam mana pula ketika berjemaah di masjid ramai-ramai, lepas daripada salam, wiri, ikut imam ramai-ramai, dia semayang sendiri di rumah, sudah je salam, bukan wiri, doa pun tak ada, hiling-hiling, hangguk-hangguk, bangun pergi. Hiling-hiling, bangun lalu. Mana hiling-hiling? Beri salam tu lah, paling kanan, paling kiri, terus bangun. Hiling-hiling, bangun pergi. Tunggu jamu. Mana apa ni? Beri salam je, terus bangun. Tak ada wiri, tak ada doa. Tapi kalau depan orang ramai, boleh je kita berwirid dan berdoa ikut tu imam. Macam mana? Yang ketiga, mana? Kalau semayang di masjid, majmuk di masjid, qabliyah ada, ba'diyah ada. Tapi kalau semayang di rumah, hak iling-iling bangun terus pergi, tak ada wirid, tak ada doa tu, ada tak qabliyah? Ada tak ba'diyah? Ini yang ketiga.
Ni yang ketiga ni amal sunat, ni amal sunat. Di hadapan orang ramai buat, bila bersendirian tinggal. Dia yang ketiga ni. Macam mana? Orang yang ikhlas di hadapan orang ramai bersendirian sama sahaja, sebab hanya kosak akan redha Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah depan orang ke tak ada orang ke, redha Allah Subhanahu wa taala sama saja. Itu orang ikhlas. Jadi macam mana tadi? Tarawih itu dok dah. Kalau semai di rumah wirid tak ada, doa tak ada. Kalau semai di rumah qabliyah ba'diyah kapit fardu pun tak ada. Riak yang ketiga ni, dia adalah di situ riak. Tapi dalam kitab ni dia tidak membicarakan. Dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam kitab Hidayatus Salikin, dia susunan macam dengan kitab Penuh Bagi Hati. Susunan dia sama je. Sifat-sifat kecelaan yang 10, sifat-sifat kepujian yang 10, dia sama dengan kitab Penuh Bagi Hati. Dan huraian dan di tajuk riak ni pun adalah tempat-tempat yang sama. Tetapi dalam kitab Hidayatus Salikin, dia datangkan keadaan seseorang yang ada riak ni pada amal yang sunat, tetapi campur dengan ikhlas, bukan riak sepenuhnya. Maknanya kalau di masjid dia boleh solat tarawih, tiba-tiba sendirian di rumah pada masa PKP tak ada solat tarawih, tapi walaupun dia solat tarawih ketika berjemaah di hadapan orang ramai, di situ adalah supaya ditengok oleh orang, diketahui oleh orang bahawa dia solat tarawih, tapi tidak sepenuhnya seumpama tu. Dia tetap dengan kosak untuk dapat pahala Ramadan sebab berganda. Tapi kenapa dah kalau kosak Ramadan pahala berganda, kenapa pada masa PKP tak buat? Sebab dianya kosak kerana nak pahala berganda bulan Ramadan ni tak 100%. Sebahagiannya kerana supaya dilihat oleh orang dia bulan Ramadan pijak kaki ke masjid juga. Tapi bukan sepenuhnya kerana tu. Hak sepenuhnya kerana tu, tapi tak kata ni. Tak kata. Tak. Hak sepenuhnya kerana orang hak jenis pesen semalaman 2 malam je ada tau. Ke pesen mana? Jangan hak mula-mula tu rumbu masjid surah. Rusing pengusi masjid surah. Tak muat dah masjid kita ni. Surah kita tak muat dah ni. Penuh sampai ke belakang. Hari Jumaat kata, tunggu dulu, tengok semalaman 2. Orang apa? Renggeh lah. Renggeh mana dah? Kurang lah. Hak ni ke? Hak memang kerana orang 1%. Tak ada nak kata juga. Dia ada semangat juga sedikit tu. Tapi malah dia. Mula-mula tu ada kot semangat nak mari. Lepas tu kemudian dia jadi malah. Tapi kita nak kata hak ni riak 100% tak boleh juga. Tapi maknanya kalau orang tu sanggup 30 malam berjemaah tarawih, walaupun di situ ada kerana orang, tandaannya kalau bersendirian tak solat tarawih, tapi yang lebihnya adalah nak dapat pahala Ramadan, sebab tu sanggup 30 malam. Jadi di sini ada panggil ada campur antara riak kerana untuk dilihat, dipuji oleh orang, disebut oleh orang, dan di situ juga ada kosak niat untuk dapat pahala Ramadan. Itu dinyata dalam kitab Hidayatus Salikin. Hak riak yang bercampur dengan ikhlas. Ni hak banyak ni. Hak banyak. Apabila dia bersendirian, jadi kerana nak pahala tu 60%, 70%, tak semangat manalah. Tapi kerana nak pahala 60%, 70%, capur pula orang melihat, jadi kerana tu 30%, dengan 100% ni barulah boleh semayang tarawih. 60, 70% kerana nak pahala Ramadan, 30% supaya dipuji oleh orang. Baru jadi buat. Bila tak ada orang melihat sebab semayang tarawih tu di rumah,
maka tinggal 60% je kerana nak pahala. Jadi lemah rasa tinggal. Gitu. Gitu lah tau. Taklah kata riak 100%. Makna riak sebahagian kosak hati, dan hak banyaknya adalah kerana nak dapat pahala Ramadan contohnya lah. Maka macam mana kalau hati yang bercampur seumpama tu riak dan juga ikhlas, maka dia ada 3 pandangan. Pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali rahimahullah, dikira kepada ba'is yang manakah yang lebih mendorong kepada buat kebajikan tu. Yang lebihnya nak pahala, dia akan dapat pahala. Nak pahala qada 60%, boleh pahala setakat 60% saja. 40% terbatal kerana 40% tu kerana riak kerana orang. 70% kerana dapat pahala Ramadan, dia akan dapat pahala 70%, terbatal 30%. Kerana 30% tu kerana untuk dapat pujian orang. Ada gitu ya. Itu pandangan Imam Ghazali. Pembicaraan berkaitan dengan riak yang bercampur dengan ikhlas ni, buka dalam kitab Faridatul Faraid. Faridatul Faraid, Tauhid sifat 20. Faridatul Faraid, Tauhid sifat 20. Di awal pembicaraan dalam kitab Faridatul Faraid didatangkan 4 tandaan orang beragama. Yang pertamanya adalah i'tiqad yang sebenar, i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Kalau i'tiqadnya i'tiqad yang terpesong, tak ada agama. Tak ada agama. Walaupun semayang comel pekoh tasawuf sekalipun, walaupun puasa comel pekoh tasawuf sekalipun, walaupun baca Al-Quran comel bacaan Al-Quran, hati pula ikhlas sekalipun, tidak ada agama. Beragama yang pertama i'tiqad yang sebenar. Pergi pada kosak yang sebenar, lagi ada kosak tu. Buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Faridah ni dia letak akidah yang suci yang pertama, niat yang suci yang kedua. Boleh yang ketiga keempat pergi kepada mengerjakan segala suruhan, yang keempat meninggalkan segala larangan. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid, ia letak beragama ni dimulai dengan 2 kesucian. Yang pertama kesucian akidah, yang kedua kesucian kosak niat di hati. Dimulakan 2 tu. I'tiqad yang suci, i'tiqad ahli-sunnah jamaah. Yang kedua pergi kepada kosak yang sebenar. Boleh dia pergi kepada mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Dalam kitab Faridatul Faraid dimulai dengan 2 kesucian. Jadi yang kedua tu kosak yang sebenar, bahawa dia pun ada nota kaki di tepi. Beribadah semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatangkan. Macam mana kalau beribadah kerana Allah dan juga kerana selain daripada Allah? Nota kaki di luar. Kau dak silap muka surat 3. Surat 2 ataupun 3. Buat surat 2 ataupun 3 gitulah. Dan kitab Faridatul Faraid didatangkan ikhlas bercampur dengan riak. Dan kita ada tu salikin tajuk riak dia. Sifat kecelaan yang ke-10. Riak ni dalam kita ada salikin dia bicara. Hak riak bercampur dengan ikhlas. Dalam kitab Penuh Hati dia dah sebut. Maknanya seseorang kalau di hadapan orang ramai berdiri sama-sama, berdoa sama-sama, tak pernah bangun lari pun. Tapi kalau sendirian tak buat. Adakah kerana orang? Kalau kerana orang, kalau lari pun tak kira, tak ada apa-apa pun. Tapi oleh kerana kita lemah, kalau kita pakat buat ni baru jadi. Alaikum bil jamaah. Mana Nabi suruh kita ni pakat. Sebab kalau sendirian kita lemah. Jadi kalau di rumah masa PKP tu, kalau pakat molek anak bining sama-sama, molek ada.
Hak tu cerita orang yang tidak terawih langsung pada masa PKP, tapi ramai hak terawih berjemaah sesama ahli keluarga. Sebab apa? Pakatan. Pakat comel. Tapi kalau tok laki dengan bini sama-sama lemah tu kok, mu tengok aku tengok mu, ada tahu senyap gitu. Cuma kadang-kadang hak adanya, kalau masjid dia kata boleh 20. Tapi masa PKP boleh 8. Alhamdulillah boleh 8. Maknanya ramai orang buat. Bukan semua tak buat masa PKP, tapi adalah yang tak buat. Mana kalau kita pakat molek, di rumah pun berjemaah molek, wirid pun jadi molek, doa pun jadi molek. Sebab kita kena pakat. Tak pakat kita lemah. Tak pakat kita lemah. Pakat berjemaah tarawih, pakat berwirid, pakat berdoa lepas sembahyang. Hak Nabi tak buat belaka tu. Berjemaah tarawih 30 malam Ramadan, Nabi tak buat. Berwirid ramai-ramai lepas sembahyang, Nabi tak buat. Tapi kita pakat buat. Tapi apa yang kita buat tarawih tu Nabi buat. Apa yang kita pakat berwirid lepas sembahyang, wirid tu Nabi buat. Mana nak Nabi ajar pada sahabat supaya baca-baca lepas sembahyang, tapi buat ramai-ramai tu dah. Kita pun pakat buat ramai-ramai. Saya pernah mengaji di tempat yang memang tidak ada wirid lepas sembahyang, tidak ada doa lepas sembahyang. Tidak ada wirid, tidak ada doa. Tunggu wisalam, lepas wisalam angkat tangan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Raut muka, terus bangun. Tidak ada jabat tangan, tidak ada bid'ah belaka. Nabi dak buat belaka tu. Ada ni. Tu tempat orang belajar. Hak kau belaka dah. Tak buat wiri, kalau seorang-seorang tak buat. Ni hak power ni. Ni hak duduk belajar ni orang hak power. Orang tinggal sekolah, tinggal kerja-kerjaan, power. Tapi wirid tak masing-masing. Dah. Ada ni. Tak wirid. Tu gue tak mau wirid ramai-ramai sebab Nabi tak buat. Wirid masing-masing lah. Tak wirid pun. Hak tu hak kau dah tu. Sebab tu lah hak ulama-ulama kita pakat wirid itu. Sebab apa? Sebab kita lemah. Begitu lah. Memang kita lemah. Kalau tak buat aje, kalau di rumah aje tak ada wirid, tak ada doa, tu tanda kita lemah. Tapi apabila depan orang kita berwirid, kita berdoa, adakah 100% kerana orang? Tidak. Bukan. Tapi di situ memang ada kerana orang. Tak dinafikan, memang ada kerana orang. Tapi adakah hati kita berwirid ramai-ramai kerana orang? Tidak, kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kerana Allah Ta'ala, kenapa kalau bersendirian kamu tidak wirid berdoa? Sebab lemah. Dia kena campur dengan hak orang ni juga. Ada orang tengok malu kalau bangun. Ada ni. Mana tak solid lah. Itu hakikat diri kita. Kita bukan nak cerita ikhlas hak peringkat tinggi. Kita bukan nak bicara ikhlas hak peringkat tinggi. Ikhlas peringkat muhibbin, ikhlas peringkat muwahhidin. Itu ikhlas peringkat awliya. Kita bukan nak bicara ikhlas peringkat muhibbin, muwahhidin. Kita ikhlas peringkat syariat kita ni pun duduk tangga mana? Duduk tangga nak pahala. Duduk tangga nak pahala, duduk tangga nak syurga. Nak pahala, nak syurga tu, itu bukan kerana Allah. Nak pahala, nak syurga, itu bukan kerana Allah.
Pahala syurga tu makhluk Allah, barang milik Allah. Kita nak redha Allah ke kita nak barang milik Allah? Kita nak barang milik Allah, nak pahala, nak syurga. Itu ikhlas peringkat kita. Ikhlas peringkat muwahhidin, muhibbin tak ada. Solid di hati hanya redha Allah, redha kekasihnya iaitu Allah Ta'ala. Ikhlas peringkat muwahhidin yang mana di basirahnya hanya ada Allah. Jadi niat dia hanya Allah. Makhluk di hati tidak ada, termasuk syurga pun makhluk tidak ada di hati. Allah fanakan, Allah lenyapkan di hati selain Allah. Maka nafsu dia sudah tidak ada, termasuk nafsu ukhrawi pun tidak ada. Bukan nafsu duniawi, nafsu ukhrawi pun tidak ada. Mana nafsu ukhrawi? Nak pahala, nak bidadari, nak makan sedap, nak duduk sedap. Tu nafsu belaka tu. Walaupun dipanggil nafsu ukhrawi, tapi nafsu. Orang nafsu ni orang yang tidak mengesakan Allah. Hak basirah peringkat muwahhidin, peringkat aulia. Itu bicara maqam. Kita duk bicara ikhlas, bukan kata ikhlas solid 1%. Walaupun ikhlas kerana nak pahala pun hak nak kerana pahala tu pun dak 100% pula. Campur juga kerana orang. Mana ikhlas kita campur dengan riak ni, ikhlas hak bukan peringkat hak sebenar-benarnya. Ikhlas kita ikhlas nak pahala, nak syurga. Tu pun tak 100% ikhlas nak pahala, nak syurga. Ikhlas peringkat muwahhidin, muhibbin tu, itu solid lah, tidak ada di bahasa mereka. Melainkan hanya ada Allah, pahala ke syurga ke, nikmat syurga ke, makhluk belaka, tidak ada di bahasa mereka. Ini maqam aulia. Yang ni kita nak bicara hak syariat, kita luluh dak ni. Nak luluh macam mana? Markah ikhlas kita, ikhlas hak rendah ni. Ikhlas hak rendah ni pun markah 60%, 70%. Turun pula 50, turun lagi berat 40% ikhlas ni. Hak 60 tu riak, habis kita. Pada ni. Kalau orang periksa sekolah mungkin 40 tu luluh lagi dah. Sekarang ni dah. Dulu 40 tak luluh dah, di 50 luluh dah. Mana kita hak ikhlas hak rendah ni pun tak boleh 100%. Nak bicara ikhlas hak peringkat aulia. Ni cerita sedap Wa amal ibadat kerana nak pahala, syirik kepada Allah. Dalam kitab Hikam Syarahan Taqu Pulau Mani, orang yang buat amal ibadah kerana nak pahala tak ada beza dengan penyembah berhala. Dia tak gitu. Sebab apa? Sebab penyembah berhala, kenapa? Kerana bermaksudkan berhala tu bagi manfaat. Orang sembah Allah Ta'ala tapi bermaksudkan nak balasan syurga daripada Allah. Sama. Bukan sama ni syirik, bukan. Sebab dalam kitab Hikam Syarah Taqu Pulau Mani sendiri, ijma' ulama, orang buat ibadat nak pahala dipanggil ikhlas. Ijma' ulama dipanggil ikhlas. Situ. Tapi syarahan matan Hikam tu dipanjanglah. Hak bicara yang buat amal ibadah kerana nak pahala, nak syurga, kerana nak lepas daripada seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi belum menunaikan hak kehambaan. Masih lagi belum menunaikan hak kehambaan. Dia buat amal ibadah nak dapat balasan, buat amal ibadah kerana nak lepas dari seksaan, maka belum lagi mendirikan akan hak kehambaan. Kalau kita hamba buat je lah. Nak upah apa? Hamba. Ni. Tapi kita ni umpama bekerja dengan majikan, kita buat kerana dijanjikan upah.
Pekerja dengan majikan, bukan hamba dengan tuan. Jadi maknanya kita belum lagi menunaikan hak kehambaan kita dengan Allah. Kalau buat amal ibadah kerana nak balasan kerana nak lepas dari keseksaan, itu cerita bab maqam. Tapi dalam kitab Hikam Syarah Tauqif Ulama ni ijma' ulama, wa amal ibadah kerana nak pahala nak syurga ikhlas. Situ kita tangga tu lah. Sebab tu kita Ramadan dengan bukan Ramadan lain dah kita buat amal. Kalau kita hamba Allah, Ramadan ke tak Ramadan ke kita hamba Allah. Kenapa Ramadan dengan bukan Ramadan kita sudah lain amalan kita? Sebab kita nak pahala. Kenapa ketika berada di tanah haram Mekah Madinah rajin buat amal? Balik kampung tak berapa rajin mana. Kalau kita hamba Allah, Mekah ke Madinah ke kampung ke sama, kita hamba. Tapi kerana apa? Kerana kita nak pahala gandaan di Mekah, gandaan di Madinah. Itu kedudukan kita. Tapi ikhlas dah tu. Ikhlas tu pun masih lagi 60%, 70%, 80% je. Ikhlas peringkat syariat ni pun tak 100%. Tu hakikat diri kita. Betul, amal ibadah kita mutunya kurang. Amal ibadah kita tidak menzahirkan kekuatan dalaman. Sebab apa? Sebab tak sempurna, tak solid molek. Itu hakikat amal ibadah kita. Tapi alhamdulillah kita boleh buat amal sebanyak ni adalah datang daripada qada qadar Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah susun kepada kita, kita redha, kita terima, kita tidak persoal. Itu je. Bila kita redha, kita tidak persoal, kita bergantung kepada rahmat Allah, kurniaan Allah, bergantung pada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk tangga tu kita. Alhamdulillah kita tak bersoal dah. Itu semua adalah kedudukan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji akidah kita kena betul. Janji amal kita kena betul, sembahyang kena betul, berjemaah kena betul. Kalau baca Quran dengan hukum hakam, bukan baca sendiri. Hati ikhlas. Walaupun ikhlas tu berbolak-balik. Bolak-balik Ikhlas ni ikhlas peringkat kita lah ni. Ikhlas nak pahala. Nak pahala pun capu. Pada ni. Kalau ada orang ramai jadi banyak boleh buat. Kalau tak ada orang ramai jadi sikit boleh buat. Panggil apa tu? Tu hak qada kita. Janji akidah betul, amal ibadah betul. Tapi kalau akidah pun tak peduli, amal ibadah pun buat, semayang pun cara adah begitu je, itu tak bicara ni. Tak bicara berkaitan dengan keikhlasan. Kita bicara ikhlas, akidah betul, amal ibadah betul. Baru bicara bab hati kita tu ikhlas setara mana. Kalau riak pun, riak bukan sepenuhnya. Tapi bukan riak sepenuhnya pun, hati masih lagi berbolak-balik. Akhirnya ikhlas jadi kurang-kurang. Akhirnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita ni terkadang bukan hak yang ketiga tu, hak yang pertama tu. Riak pada amal wajib, pada ibadah yang wajib. Riak pada ibadah yang wajib. Hak paling nak kena jaga, orang semai fardu kita kata tak ada riak, orang puasa fardu tak ada riak, zakat haji tak ada riak. Ada orang pergi Mekah kerana orang, ada orang pergi Mekah kerana orang, ada. Dia pergi Mekah kerana orang duduk tanya bila nak pergi Mekah, hidup senang, tua dah, pergilah Mekah. Kadang-kadang orang panggil ayah haji sebab dia umur tua dah, berkemampuan pula, bosan dia pergi Mekah. Ada kerana orang. Ada seumpama tu. Hak kita, hak ibadah yang wajib yang nak kena jaga molek adalah belajar agama. Ini belajar agama. Itu ibadah yang wajib. Belajar agama tu pengabdian diri pada Allah yang wajib. Belajar ilmu fardhu ain, belajar ilmu fardhu kifayah kerana Allah.
Jangan sekali-kali belajar agama kerana nak dapat CJ, nak dapat kerja yang tinggi, nak dapat kerja yang sedap. Jangan seumpama tu. Itu hak ibadah yang wajib. Pada ni. Dapat CJ, alhamdulillah. Dapat kerja, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar agama ikhlas kerana Allah Taala tetap dapat CJ. Orang yang belajar ikhlas kerana Allah tetap akan dapat kerja kalau rezekinya ada. Tapi waktu nak kena jaga molek. Orang belajar agama kerana apa? Kerana apa? Kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama kerana apa? Kerana nak beramal. Belajar agama kerana apa? Kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Mana dapat CJ, dapat kerja sedap, alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Ini hak belajar. Itu pada ibadah yang wajib. Mana belajar agama, belajar fardhu, belajar pada kepayah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain. Man talabal ilma li ghairillah fatabawa maqam nar. Siapa yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, dia telah mempersiapkan tempatnya dalam neraka jahanam. Itu hak ibadah yang wajib. Hak yang kedua tu, kalau dalam belajar agama riak bukan kerana Allah, itu hak lebih berat daripada hak yang ketiga ni, hak riak pada amal ibadah yang sunat. Sebab belum kita bicara bab mengerjakan solat larangan, permulaannya kita tuntut ilmu tu. Letak niat molek ikhlas kerana Allah. Kalau di permulaan kita belajar ilmu agama, benih yang akan menumbuhkan pokok, tapi di benih tu capur dah. Bukan kata capur dah, kadang memang solid kerana untuk dapat dunia. Benih tu rosak dah. Dia akan menghasilkan pokok yang rosak. Sebab apa? Sebab benih tu dah pakai dah. Permulaannya dengan belajar ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang tua nak suruh anak kita belajar ilmu agama, kita letak niat mereka, ajar niat pada mereka molek. Belajar kerana nak redha Allah. Belajar kerana nak beramal. Letak niat molek pada anak-anak kita. Jangan belajar agama. Belajar agama tidak jadi mengganggu. Kalau belajar ilmu dunia, bidang dunia, ramai dah keluar mengganggu. Tapi kalau belajar bidang agama, banyak kekosongan lagi. Mudah dapat kerja. Jangan tanam seumpama tu. Tanam seumpama tu, tanam niat untuk menempuh tempat dan neraka jahanam walaupun tuan belum mati lagi. Ini kita orang tua kadang-kadang niat tu kita tak letak molek anak kita. Kenapa nak belajar agama? Sebab nak tuntut redha Allah, sebab nak beramal, sebab nak keluar dari kelam jahil kepada terang ilmu. Kita orang tua letak niat molek. Dapat CJ, dapat kerja, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak pada ibadah yang wajib. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Itu kaedah kitab mana berhati. Datangkan sifat-sifat kecelaan, contohnya macam mana kita nak berobat hati kita daripada sifat riak. Nak berobat hati kita daripada riak, kena tolak punca riak. Punca riak kasih dipuji, punca riak takut dicela dikata orang. Punca riak adalah untuk dapat umpama harta, nak dapat keduniaan. Itu hak menyebabkan timbulnya riak di hati kita. Kena berobat punca dia dahulu. Kita nak pujian, orang puji tu puji zahir je. Orang nak cela, memanglah kita banyak kekurangan, kita hamba yang lemah. Boleh apa yang orang kata kita macam-macam? Memang kita tak sempurna, kita hamba yang lemah. Orang kata kita, dah memang hakikat kita diri kita. Orang tak kata, orang tak cela, tak kata apa kita pun. Kalau Tuhan buka apa rahsia keaiban diri kita, tak ada benda lah kitanya. Itu hakikat diri kita. Banyak kekurangan, banyak keburukan, banyak kecelaan. Orang cela ke tak cela kita, gitulah kita sebenarnya. Itu hakikat diri kita yang Tuhan jadikan kita ni banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keaiban. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka, tak ada bahagian lah kita. Tak ada orang nak kawan dengan kita.
Maknanya kalau kita dicela, memanglah hakikat diri kita seumpama betul. Kenapa nak takut celaan orang? Kenapa nak takut orang kata apa-apa? Sebab memang kita banyak kekurangan, banyak keaiban pada diri kita. Jadi nak berubat riak, kena berubat punca riak terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.